vitamin C ni sebenarnya apa peranan daripada tubuh badan kita ini sendiri? Okay. So, selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Ashanet, pegawai farmasi dari Hospital Tanjung Karang. Okay, terima kasih sebab menjemput saya hari ini. Ya, thank you juga datang. Untuk menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan vitamin C dan dos yang selamat. Okey, sebenarnya vitamin C ni kita kalau secara nama saintifiknya kita sebut sebagai asid ascorbic. Okey, di mana ia adalah vitamin larut air. Okey, so kalau macam vitamin larut air ni sebenarnya kalau secara lebihan sebenarnya ia akan dikumuh melalui urin. Okey, pembuangan air kecil lah. Betul. Okay. So maknanya kita dia tak simpan dalam badan secara besar-besaran. Okey, kalau kita melihat pada peranannya, vitamin C ni sebenarnya dapat memastikan kelancaran metabolism dan juga untuk meningkatkan fungsi imuniti badan. Jadi yang fungsi imuniti badan ni lah yang masa zaman COVID tu semua bekerja-kerja mencari vitamin C untuk memastikan imuniti badan mereka terjaga. Okay. Selain daripada tu seperti yang tadi Cik sebutkan yang untuk kecantikan untuk skin, untuk skin adalah ia dapat membantu dalam pembentukan kolagen serta antioksidan semula jadi dan juga untuk penyerapan zat besi. Okey. So, sekiranya individu yang kekurangan vitamin C mereka sebenarnya tak dapat menggantikan kolagen. Okay, dan ini akan menyebabkan pelbagai jenis tisu dalam badan boleh menjadi rosak dan membawa kepada penyakit seperti gusi bengkak, berdarah ataupun penyembuhan luka yang lambat serta kehilangan gigi. Maknanya ini kita boleh lihat secara fizikal. Itu maksudnya kalau kita gosok gigi berdarah itu maksudnya kekurangan vitamin C. Itu simptom-simptom lah ya. Yes. Salah satu sebabnya adalah kekurangan vitamin C dan ini sebenarnya jarang berlaku lah sebab sebenarnya vitamin C ni kalau kita tengok kita boleh kita memang mengamalkannya dari segi pemakanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi memang kita tak pernah sebenarnya kekurangan vitamin C seharian dia sebenarnya. Macam neutralkan badan. Baik. So itu adalah peranan dia. So kalau kita melihat kepada macam mana kita dapatkan vitamin C, secara umumnya adalah daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita ambil setiap hari. Contohnya buah-buahan yang banyak sangat ataupun kaya dengan vitamin C adalah oren. Betul, limau. Selain itu apa lagi? Limau. So tanggapan kita merasakan oren dan limau adalah yang paling banyak mengandungi vitamin C. Tapi selain itu sebenarnya buah-buahan seperti jambu batu, betik, mangga dan nenas juga mempunyai vitamin C yang sangat tinggi. Contohnya kalau sehiris betik tu sebenarnya ada 150 mg vitamin C. Banyak tu sebenarnya. Kalau separuh buah guava yang itu jambu batu boleh dapat 228 mg. Banyak. Sebenarnya lebih banyak daripada oren atau limau sebenarnya. Dan juga sayur-sayuran. Kalau dari segi sayur-sayuran pula, kita boleh dapatkan vitamin C. Sumbernya adalah daripada contohnya brokoli, lobak merah ataupun bayam. So yang ni kalau kita tengok contohnya kalau macam brokoli, kita boleh dapat 85 mg dalam setiap 100 gram brokoli dan juga kalau macam kita tengok pada lobak merah 53 mg dalam setiap 100 gram. So sebenarnya vitamin C ni kita memang boleh dapat dalam pemakanan seharian kita sebenarnya. Okey, tadi di mana Puan ada kongsikan mengenai kata tanda-tanda sekiranya kita kurang vitamin C kan. Dan sekiranya kalau macam kita nak tahu sama ada kulit kita ni cukup vitamin C, mungkin dah ada simptom luaran yang kita boleh nampak, mungkin kering ke, dry skin ke ataupun senang scratch ke, macam mana? Kalau kurang vitamin C pada skin. Kalau dari segi kulit sebenarnya kita tak nampak. Kita tak nampak. Susah kita nak claim susah nak claim. Sebab sebenarnya seperti yang saya kata tadi, tanpa kita sedari sebenarnya kita memang sudah ada pengambilan vitamin C secara dalam seharian. Semula jadi dalam buah-buahan. Kita macam makan buah-buah tu sebenarnya dah ada vitamin C. Sayur-sayuran. Jadi ini yang di mana nanti yang menariknya adalah pada dos yang kita perlukan dalam seharian. Apakah dos yang tepat? Kita akan lihat dalam perlu tak kita nak ambil suplemen dan sebagainya kan? Yes, perlu atau tidak. Okey, baik. Kita boleh kongsikan macam satu
hari lah kan, berapa banyak dos yang perlu kita ambil sekiranya kita dah makan, kita dah minum, kita dah makan buah-buahan, sayur-sayuran, tapi ada yang masih lagi nak add on tu. Okay. So sebenarnya ya, ramai yang masih keliru berkenaan dengan dos vitamin C yang sesuai. Okay. Sebenarnya dos yang kita perlukan mengikut saranan pengambilan nutrien Malaysia (RNI) dalam kalangan individu dewasa adalah sebanyak 70 mg sehari sahaja. Sehari sahaja. Sehari 70 mg. Namun had maksimum bagi pengambilan vitamin C adalah 2000 mg sehari. Okey, maknanya jangan lebih Jangan lebih daripada 2000 mg. Dan kalau kita tengok di pasaran ya, kita nampak mereka ada jual dalam maybe 200 mg, 500 mg dan yang paling famous 1000 mg. Biasanya yang di pasaran kita akan nampak 1000 mg. So itu still okay, tapi apa yang kita akan nampak yang 1000 mg bila kita consume yang 1000 mg ni, dia dah add more banyak dia akan, yang berlebihan itu akan keluar dalam urine, air kecil. So dia akan keluar semua yang badan tak perlu berlebihan. Ataupun yang berlebihan itu akan dikeluarkan. So kalau macam 1000 mg dalam 50% akan keluar dalam urine. So kalau kita nampak dekat sini, secara amnya kita nak 70 mg. 70 mg tu dah mencukupi lah kan? Dah cukup mencukupi. Dan sebenarnya dalam buah-buahan serta sayur-sayuran memang sudah kita mendapat. Kalau kita ada macam 2 jenis buah-buahan dengan 3 jenis sayur-sayuran dalam diet seharian, maka kita boleh mendapat sasaran 70 mg yang diperlukan untuk badan kita. Dan sekiranya kalau ada di antara kita yang tak makan buah-buahan, sayur-sayuran, mereka boleh ambil lah suplemen. So kalau macam biasanya dekat hospital kerajaan kita bagi 100 mg sehari. Itu sudah memadai. Sudah memadai mg. Ya. Okay. Ini untuk yang dewasa. Mungkin ada yang tertanya-tanya, bayi, anak-anak macam mana? Kanak-kanak semua macam mana kan? So kalau macam bayi 0 hingga 5 bulan 25 mg sahaja, 6 hingga 11 bulan 30 mg. So 25 mg, 30 mg tak payah risau, memang sudah boleh dapat daripada susuan ibu ataupun susu formula. So kita tak perlu risau untuk bayi. Manakala untuk kanak-kanak 1 hingga 6 tahun hanya perlukan 30 mg, 7 hingga 9 tahun 35 mg. So bagi kanak-kanak, vitamin C sememangnya kita boleh dapatkan untuk mereka melalui pemakanan buah-buahan dan sayur-sayuran. So yang penting ibu bapa perlu memastikan kanak-kanak mengamalkan sayur-sayuran dan buah-buahan seharian. Maknanya everyday, setiap hari mereka perlu memastikan diet kanak-kanak ataupun even diri sendiri, kita yang dewasa ini mempunyai sayur-sayuran dan buah-buahan dalam diet kita. Supaya vitamin C itu takkan kurang. Sentiasa kita mengamalkan pengambilan vitamin C dalam diet kita sendiri tanpa memerlukan suplemen tambahan. So itulah. So senang kalau kita nak tengok saranan 5 hidangan, iaitu 3 sajian sayur dan 2 sajian buah sudah mencukupi untuk kita mendapatkan keperluan vitamin C. Vitamin C secara semula jadi. Okey, baik. Itu mengenai vitamin C dalam orang kata makanan seharian kita. Sekiranya kalau anda tidak ada makanan buah-buahan dan juga sayur-sayuran ni, mungkin anda boleh add on lah. Ya, betul. Okey, tapi saya nak tahu juga lah kan, kalau diikutkan sekarang ni, aktiviti ataupun orang kata kita punya kesihatan ni sangat moden sekarang. Kita nak sentuh sikit lah mengenai ramai sebenarnya wanita, tak kisahlah wanita ke lelaki ke, semua mereka ni sekarang mereka lebih nak cantik, kulit, cepat. Tanpa melakukan sebarang aktiviti dan sebagainya. Okey, sekarang ni ada satu orang kata trend yang baru, iaitu drip ataupun kita ambil orang kata suntikkan lah, lebih kurang macam tu. Kalau diikutkan KKM dah pun mengharamkan, tapi ramai juga di antara kita yang mengambilnya. Mungkin orang kata dia punya permintaan tu terlalu tinggi, maka banyak sangat klinik-klinik yang menawarkan. Sedikitlah yang kita boleh kongsikan mengenai kepentingan ataupun larangan yang perlu kita tahu sebenarnya dalam penyuntikan vitamin C dalam drip ini sendiri. So sebenarnya ya, kalau kita melihat pada suntikan vitamin C, pihak berkuasa kawalan dadah di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya tidak pernah mendaftarkan produk suntikan yang mengandungi vitamin C. Okey, tak ada pernah langsung. Satu produk pun tak ada pernah berdaftar. Baik. Jadi sekiranya
ada rakyat di luar sana yang memang terjumpa produk suntikan ni, maknanya produk itu tidak berdaftar. Bahaya itu lah. yang bahaya. Kita memang kena ada that awareness yang sebenarnya ni tidak berdaftar. Kalau tidak berdaftar, maknanya tidak melalui kajian klinikal, tidak dilakukan sebarang research dan terus ada di pasaran. Yang ni biasanya kita nampak pada online, jualan online. Online ni memang kita ni memang viral lah. Kalau dah tengok berapa testimoni yang sangat berpengaruh, kita terus rasa macam nak cuba. Kita pun nak cubalah. Yelah, siapa yang tak nak cepat cantik, dapat muka berseri-seri licin kan, flawless. Yes. Tapi sebenarnya di sebalik suntikan ini mungkin untuk jangka masa pendek, kita nampak cantik, berseri-seri muka macam tu kan. Tapi jangka masa lama barulah kita akan nampak betapa bahayanya suntikan vitamin C ini. Dah ada efek. Contoh efek dia yang paling kita boleh bagi tahu, yang mereka boleh lihat. Okey, dos yang sangat tinggi yang efek dia yang paling yang kita boleh rasa takut sebenarnya adalah kerosakan buah pinggang. Ini yang kita tak nak. Ini memang biasa. Sebenarnya kalau dalam jangka masa lama ambil vitamin C, especially melalui suntikan kalau macam suplemen tu tak apa, sebab suplemen kita tahu 1000 mg maksimum dekat pasaran, dan kalau sekali sehari ambil masih lagi tidak melebihi dos 2000 mg. So itu tidak ada masalah. Memang kita galakkan boleh ambil suplemen, tapi jangan lebih 2000 as long as jangan melebihi 2000 mg. Tetapi suntikan ni kita tak tahu. Kita tak tahu berapa dosia, kita tak tahu bagaimana mereka membuat suntikan tersebut, and kaedah suntikan. Okay, sebab kaedah suntikan ni sekiranya dilakukan oleh individu yang tidak berkelayakan, boleh membawa risiko seperti maut. Actually boleh membawa maut juga, sebab persekitaran yang tidak bersih semasa prosedur suntikan pula boleh menyebabkan jangkitan kuman seperti HIV lah, sebab berkongsi suntikan. Jadi mereka yang pergi ambil suntikan semua ni, kita tak tahu macam mana dia punya persekitaran, prosedur yang dilakukan. So dia punya kesan samping dan kemudaratan adalah lebih banyak daripada kebaikan yang memang kita tak nampak. Betul. Jadi sebenarnya memang kalau dari segi kesihatan, kami memang tak galakkan. Memang jangan menggunakan suntikan vitamin C. Kalau nak glowy, cantik-cantik, berseri, ada vitamin C lain ada cara lain. Vitamin C bukan solusinya. Okey, ada yang kata vitamin C ni sebenarnya dia boleh memutihkan kulit. Ini adalah fakta ataupun auta? Kalau kita ambil secara semula jadi, memang kita akan nampak keserian seperti mana yang saya jelaskan tadi. Ada pembentukan kolagen. So pembentukan vitamin C ini membantu dalam pembentukan kolagen. So bila ia membantu dalam pembentukan kolagen, maka kita memang akan secara langsung melihat perubahan pada kulit, iaitu lebih berseri, lebih licin. Sebab itu mereka menggunakan vitamin C ini untuk tujuan suntikan, untuk mendapatkan result yang lebih cepat. Jadi sebenarnya itu macam biasa kita cakap lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit. Biar berpada-pada sahaja. Sedang sahaja. Dos yang mencukupi lah sebenarnya. Dan pastinya muka memang akan nampak berseri, glowy. Even kalau kita ambil vitamin C dalam jumlah yang mencukupi. Okey, jumlah dia adalah kurang daripada 2000 mg. Kurang daripada 2000 mg. Jangan lebih. Jangan lebih. Kalau lebih, dah ada kemudaratan. Cantik ke mana, kesihatan ke mana. Ya. Okey, sebenarnya kan berbaki lagi 2 minit saja lagi. Cepat sangat masa berlalu. Cepat sangat kan? Macam tak sangka kan? Mungkin sedikitlah yang kita nak beri nasihat kepada mereka di luar sana tentang kebaikan vitamin C ini. Dan sekiranya juga kalau anda memang sampai ke hari ini masih lagi mengamalkan vitamin C, adakah ianya patut untuk diteruskan ataupun dia ada had limit dia yang tersendiri? Silakan. Okey, so pengambilan vitamin C ni secara oral, dos yang tinggi tidak memberi manfaat tambahan. Dia tak ada efek apa-apa pun. Tak ada apa-apa efek pun sekiranya diambil secara berlebihan, kerana kadar serapan oleh tubuh adalah tepu sekitar 400 mg sahaja. Okey, maknanya yang selebih itu adalah pembaziran. Pembaziran yang akan dibuang melalui urin kita. Okey.
So, serapan oleh badan sekiranya vitamin C diambil secara oral sekitar 69%. Manakala kalau sekiranya 2000 mg sehari pula adalah tinggi. Okey, dan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kesan sampingan. Oleh itu, ambil vitamin C mengikut dos yang disarankan. Dos tinggi atau lebih tiada manfaatnya. Dan ia akan kurang diserap oleh badan dan dibuang sahaja melalui urin. Maka kita sarankan 100 hingga 200 mg sehari sudah mencukupi. Okey. So, kebanyakan penjual suplemen kesihatan mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan kesihatan yang melampau. Oleh itu, klaim lebih lah ni. Yes, klaim lebih. So, oleh itu pengguna perlu bijak dalam membuat pilihan. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran bukan saja dapat membekalkan vitamin C dan mineral lain yang diperlukan badan, tetapi juga dapat mengelakkan kesan sampingan akibat pengambilan suplemen yang berlebihan. Okay, so dapatkan nasihat doktor, itu yang penting, atau ahli farmasi sebelum mengambil suplemen kesihatan vitamin C, terutamanya pengambilan dos yang tinggi. Elakkan pengambilan vitamin C sekiranya mempunyai masalah batu karang berulang. Sebab kalau vitamin C yang berlebihan boleh menyebabkan batu karang. Dan penyakit buah pinggang, kalau yang ada penyakit buah pinggang, elakkan vitamin C. Dan yang mempunyai penyakit darah seperti kekurangan G6PD dan hemochromatosis. Kalau ada masalah darah pun kena berwas-was dengan tidak disarankan untuk ambil vitamin C. Yes. Cukup vitamin C yang semula jadi sahaja. Ya, betul. So, sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam sebenarnya boleh hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Center, NPCC, melalui talian 1800 88 6722. Okey, talian ini dibuka Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali pada cuti umum. Okey, maknanya office hour sahaja. Office hour sahaja. Okey, baik. Rasanya apa yang telah pun nak tetamu kita kongsikan pada petang ini iaitu Puan Ashanit kan sangat manfaat untuk kita dan kita dah pun cakna dan juga kita faham mengenai kepentingan vitamin C. Mungkin ramai di antara kita di luar sana yang selalu beli online dan sebagainya dan bermula hari ini sekiranya anda ingin dapatkan kata vitamin C yang paling tepat sekali adalah di farmasi. Di farmasi. Kan ada pendaftaran, ada kelulusan dan sebagainya. Dan dengan nasihat doktor atau farmasis boleh dapatkan nasihat mereka terlebih dahulu. Jangan beli online sesuka hati kerana kita tak tahu sama ada diluluskan ataupun tidak. Atau tidak. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi.